Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Harap semua sihat dan semua berada di rumah, menolong ibu bapa dan jaga solat semua. InsyaAllah di video kali ini Ustaz akan mengajar satu topik. Dan sebelum tu mari kita lihat dulu video yang akan Ustaz tunjukkan. Video tu menunjukkan Zul, iaitu seorang lelaki yang ingin solat ke surau, ke masjid lah. Jadi bila dia pergi sana, air tak ada, maka dia bertayamum. Jadi hari ini Ustaz akan mengajar anda semua mengenai pelajaran tayamum. Baiklah, mari kita tengok dari segi maksud tayamum itu sendiri, iaitu dari segi bahasa. Dari segi bahasa bermaksud melakukan sesuatu dengan tujuan. Apa ni melakukan sesuatu dengan tujuan ni? Jadi kita tengok pula dari segi istilah, iaitu menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu beserta niat bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Tayamum ini ialah ganti kepada wuduk. Ganti kepada wuduk, iaitu debu suci yang disapu ke muka dan tangan menggantikan air kalau tidak ada air. Okey, mari kita tengok pula dalil. Dalil daripada ayat ini ialah daripada surah Al-Ma'idah ayat 6 yang bermaksud, dan jika kamu sakit tidak boleh menggunakan air, atau dalam keadaan musafir, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air, ini untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu 10 sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu. Dapat kita lihat bahawa apabila tidak ada air dan kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maka kita perlulah bertayamum. Seterusnya, apa sebab diharuskan tayamum? Yang pertama ialah tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Air ada tapi cukup untuk minum saja. Maknanya kita haruslah bertayamum bagi menjimatkan air. Yang kedua ialah sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Bila terjadi terlalu sejuk, dalam satu tempat tu terlalu sejuk, sehingga kan bila kita ambil air tu boleh memudaratkan, boleh sakit, boleh luka dan sebagainya lah. Maknanya kita diharuskan untuk bertayamum. Yang ketiga ialah tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Ini banyak kita dengar ya. Bila badan kita melecur ataupun kita patah tangan, tangan kena balut dan sebagainya, maka bahagian-bahagian itu perlulah ditayamum. Dan yang keempat ialah air berada di tempat yang jauh. Maknanya di sini ialah Zuhur dah masuk tapi air tak ada.
kita tahu satu tempat tu ada air, tapi tempat tu sangat jauh. Bila kita pergi, kita patah balik untuk solat, maka waktu habis. Jadi kita diharuskan untuk bertayamum. Okey. Seterusnya kita lihat pula syarat-syarat tayamum. Apa syarat-syarat tayamum ni? Okey. Mari kita lihat. Yang pertama ialah telah masuk waktu solat. Di sini boleh kita jelaskan bahawa apabila kita nak bertayamum, mestilah telah masuk waktu solat. Berbeza dengan wuduk. Wuduk ni sebelum masuk waktu ataupun selepas masuk waktu pun boleh berwuduk. Tapi tayamum ni masuk waktu solat baru boleh berwuduk. Contohnya Zuhur masuk pukul 1.30, 1.30. Maknanya kita bertayamum pukul 1.25 contoh. Okey, maknanya tayamum itu tidak sah. Jadi kita perlu mengambil tayamum selepas waktu. Contohnya pukul 1.30, 32 ataupun 1.35, contoh macam itulah. Selepas masuk waktu. Kedua ialah cari air selepas masuk waktu solat. Bila kita masuk waktu solat ni, bila masuk waktu solat, kita cari air. Cari tak jumpa air. Maka bolehlah bertayamum. Yang ketiga, perlu menghilangkan najis terlebih dahulu. Contohnya pakaian yang terkena najis dan sebagainya, ataupun tangan, kaki yang terkena najis perlu dibersihkan dahululah. Okey, yang keempat ialah menggunakan debu tanah yang tidak bercampur. Debu tanah yang tidak bercampur, yang suci lah, yang tidak bercampur dengan tepung ataupun tanah-tanah yang bercampur dengan najis dan sebagainya lah. Dan yang kelima ialah tentu arah kiblat sebelum bertayamum. Okey, baiklah. Mari kita tengok pula rukun tayamum. Yang pertama ialah niat. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke tangan. Dan keempat ialah tertib. Seterusnya, mari kita lihat pula sunat bertayamum. Sunat bertayamum. Apa sunat-sunat tayamum ni? Okey, yang pertama ialah membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, meregangkan jari ketika menepuk debu tanah. Bila kita tepuk debu tanah tu, kita regangkan jari, jarakkan jari itu. Itu maksudnya meregang. Selepas tu menipiskan debu dengan melagakan tangan. Menipiskan debu selepas kita tepuk tu, lepas tu kita lagakan tangan kita untuk menipiskan debu-debu tersebut. Selepas itu mendahulukan bahagian atas muka, menyapu bahagian atas muka dahulu, baru ke bawah. Seterusnya melebihkan sapuan sempadan muka. Dari sapuan sempadan muka ni, dari gigi rambut sehingga ke dagu dan anak telinga kiri ke anak telinga kanan. Maknanya lebihkan sapuan tu. Mendahulukan tangan kanan. Kita sapu tangan kanan dahulu, baru tangan kiri. Melebihkan sapuan hingga pertengahan lengan. Maksudnya di sini ialah kita lebihkan siku tu, lebihkan sapuan dia. Seterusnya berturut-turut sapuan antara tangan dan lengan. Kita berturut-turutlah, daripada hujung jari tu hingga ke hingga ke lengan tu dan naik balik. Berturut-turut. Dan akhir sekali, ini berdoa. Doa sama seperti doa kita selepas kita mengambil wuduk. Okey, baiklah. Seterusnya mari kita lihat video bagaimana pula cara melaksanakan tayamum.
Baiklah, saya harap semua faham apa yang saya tayangkan video sebentar tadi, bagaimana cara kita mengambil tayamum. Khususnya kita lanjutkan pelajaran dengan topik seterusnya, iaitu perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum adalah yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk, bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Seterusnya kentut dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk lah, sama seperti tayamum. Kedua ialah ada air sebelum solat dimulakan. Bila kita sudah cari air, masuk waktu, kita cari air tak ada, lepas tu kita bertayamum. Tiba-tiba nak solat, dah sedia nak solat, ada air pula. Maknanya kita perlu mengambil wuduk dan solat. Dan yang ketiga ialah boleh menggunakan air semula seperti sembuh dari penyakit. Bila kita sembuh dari penyakit je, boleh menggunakan air, maka gunalah air. Dan yang terakhir ialah apa hikmah yang disyariatkan tayamum. Yang pertama ialah melaksanakan solat dalam apa jua keadaan. Ini bagi menjaga kesucian dan kemuliaan agama Islam itu sendiri. Yang kedua, kasih sayang Allah kerana memberi keringanan dalam ibadah. Ini adalah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, iaitu memberi keringanan dalam ibadah, apa-apa jua ibadah. Sebagai contoh inilah, yang ini solat. Yang ketiga ialah menghindari kemudaratan pada anggota badan. Macam Ustaz sebut tadi lah, bila kita luka ataupun tangan yang melecur, anggota yang melecur dan sebagainya, tidak boleh kena air, maka kita bertayamum. Memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan. Bila air yang terlalu sejuk sehingga memudaratkan kesihatan kita, maka kita bertayamum. Alhamdulillah, saya harap semua faham apa yang saya ajar. Jadi jangan lupa buat latihan dan selamat berpuasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.